Ini adalah Naqshu Arami. الرسوم على بنات الهواء من تعرفت الجمركية التدمرية. قرن الثاني الميلادي. قرن الثاني miladi bermakna kurun yang kedua miladi, Masihi. Ini dah Masihi, dah lepas 100 tahun ni. 100 tahun selepas Nabi Isa. Selepas Nabi Isa tiada dah 100 tahun. Ya, dia kurun yang kedua, kurun kedua. Maknanya kurun kedua lebih kurang 200 lah lebih kurang. Jadi ini adalah tulisan Aramaik. Aramaik ini Tadmur. Tadmur ini sekarang dikenali sebagai Palmyra. Palmyra kan dah rosak dah disebabkan ISIS dengan Taliban. ISIS lah yang buat merosakkan tu kan. Bangunan dia dah hancur dah. Ya. Itu bangunan bersejarah itu. Kenapa Palmyra itu penting? Sebab dia membuktikan bahawasanya kerajaan Palmyra membuktikan Raja Arab itu hebat. Kerana di situlah adanya seorang ratu bernama Ratu Zenobia yang mempunyai kemampuan bercakap dalam berbagai bahasa, antaranya Greek, Aramaik, Arab dan sebagainya. Dan bijak, dia telah mereka syair, tulis syair. Sehingga kan kalau dalam syarah Ibn Aqil tu, kalau dia kata syair, kata bahula Zabak itu bermakna Zenobia lah. Tapi akhirnya telah ditawan oleh Raja Aurelius daripada Rom. Kemudian ditawan raja ni, Zenobia ni ke kota Rom pada ketika itu. Dan jatuhlah maruah bangsa Arab. Apa yang jelas di sini, inilah tulisan mereka. Tulisan ni kenapa pula, kalau soalan dia kenapa pula tak ada macam tulisan Arab sekarang, Jimba sekarang ni kan. Tengok ni, kalau tengok tulisan ni, dia telah simbol-simbol ini mempunyai maksud. Yang ni kalau macam ni maksudnya alif, ni sin, ni lam, ni kaf. Sudah ada. Tapi kenapa tak serupa dengan simbol hari ni? Ini kerana pada waktu itu begitulah cara masyarakatnya berfikir. Cara masyarakatnya berfikir, sakafah. Kerana simbol ini membuktikan sakafah. Membuktikan anutan agama. Membuktikan kerajaan pada ketika itu, membuktikan ekonomi yang wujud pada ketika itu dan siapa kingdomnya. Ya, inilah tulisan Aramaik pada kurun yang kedua miladi. Okey, next gambar. Okey, ini yang Ustazah nak terang ni. Inilah tulisan Kan'an. Tulisan awal orang-orang Palestin. Ya, tulisan awal orang Palestin, amsalatu minal kalimatil kan'aniyah waradat fi kitab Dr. Ahmad Hamidah Al-Madkhal ila Lughah Al-Arabiyyah Al-Kan'aniyah Al-Finiqiyah. Inilah tulisan dia. Ya, tulisan dia seperti dengan tulisan rencong yang ada dalam yang diajar kepada orang Batak. Tulisan Kan'an. Dia Kan'an dengan Finiki ni dia berasimilasi. Dia kawan baik itu. Orang-orang Kan'an dan Finiki. Orang-orang Kan'an adalah orang yang mula-mula, orang-orang Kan'an dan Finiki. Finiki terutamanya, orang yang mula-mula memperkenalkan warna atas dunia ni. Tetapi benda ini tidak disebut dalam biblical study. Kenapa? Kalau dia sebut benda ni, mesti orang naiklah nama Palestin. Sebab Finiki itu pada ketika itu ada di Palestin, dia letak nama Finikiyah. Ya. Sebenarnya orang-orang Finiki dan orang Kan'anite lah yang mula-mula mencipta tamadun ini. Walaupun dalam catatan yang ditulis oleh beberapa Western scholar yang tidak senang melihat kewujudan Palestin ini, mereka menuduh bahawa Palestin itu politis, Palestin itu orang-orang Kan'an itu politis, orang Kan'an itu tidak bertamadun, uncivilized, orang Kan'an itu ganas. Sebenarnya momokkan begitu sudah wujud sudah sekian lama. Padahal Palestin lah, pelabuhan di Palestin lah yang paling maju pada ketika itu. Sehingga kan kerajaan Mesir terpaksa belajar bahasa Palestin. Sesungguhnya kerajaan Mesir pada 1520 BC adalah dikenali sebagai The New Kingdom. The New Kingdom ini hakikatnya telah menyerang
kerajaan Mesir pernah menyerang Palestin. Dan kerajaan Mesir ni memang dia serang kawasan-kawasan sekitar dia tu. Dia serang Katana, dia serang Palestin, dia serang kawasan-kawasan yang Babylon dan Santa Maria semua tu. Tapi apa yang jelas, di Palestin itu, walaupun mereka serang, mereka terpaksa belajar bahasa Palestin. Bahasa Palestin mengikut yang disebut oleh Profesor B. Radford dalam bukunya, Kanaan, Israel and Palestine. Ancient Kanaan, Palestin dan Israel. Dia ada sebut bahawasanya kerajaan Mesir, askar-askar Mesir terpaksa belajar bahasa Kanaan itu. Dia panggil bahasa orang-orang Kanaan atau Palestin itu bahasa Kiftiyu ataupun disebut Kefta. Dan kenapa mereka perlu belajar? Kerana mereka nak membuat senjata. Sebab orang Palestin ni sudah maju dan sudah ada tamadun yang tinggi. Ialah 9,000 BC lagi sudah ada penempatan. Kalau dah 1530 tu, mereka sudah jauh ke depan dah 8,000 tahun. Kalaulah Ariha itu 8,000 BC sudah ada kota Ariha itu, memang mereka sungguh maju. Sebab tu banyak bahasa-bahasa West Semitic, bahasa Kananite dan Phoenicic ini digunakan pakai oleh orang-orang Greek. Kejap lagi Ustazah pergi kepada tu. Apa yang nak cerita sekarang, dia dah belajar 70% bahasa yang digunakan oleh askar-askar Mesir pada ketika itu, istilah-istilah untuk membuat pedang, membuat senjata, membuat majanik, membuat panah dan sebagainya, diambil daripada istilah istilah bahasa Kifti tadi ataupun Kefta yang digunakan oleh orang Kanaan. Ini disebut oleh B. Radford. Donald B. Radford dalam bukunya. Ustazah memang ada buku tu. Okey. Back kepada bahasa tadi. Menyebabkan pelabuhan di Palestin itu sibuk. Byblos itu merupakan satu pelabuhan yang sibuk. Yang mana kapal-kapal daripada sebelah Greek, Cyprus itu, mereka bertukar-tukar barang dengan orang-orang Palestin, dengan orang Kanaan di situ. Apa yang penting sangat barang yang mereka nak ialah warna. Warna ini yang ditemui oleh orang Phoenician dan orang Kanaan ialah warna ungu. Kenapa mereka nak sangat warna ungu? Warna ungu ini warna diraja, merupakan warna kesukaan yang